A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang betul sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita semua peluang untuk terus bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, untuk tidak lain dan tidak bukan tujuan kita adalah untuk kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita menghambakan diri, melipat kali ganda ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan setiap apa yang kita lakukan itu diganjarkan dengan pahala ibadah. Ini semua adalah sebagai bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di negara akhirat kelak insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, bertemu lagi kita untuk edisi 22 Februari 2024 bersamaan 12 Syaban 1445 Hijrah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua insya-Allah. Jadi seperti biasa sedang betul sekalian, dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita fahami, sama-sama kita dalami. Dan insya-Allah pada pagi ini sudah semestinya tadi kita baru bangun daripada tidur, ada macam-macam jenis mimpi. Ada yang mimpi kena kejar dengan harimau, mungkin. Ada pula yang bermimpi berkahwin lagi, mungkin. Jadi itu yang kita nak bincangkan pada pagi ini di sebalik topik kita, rahsia di sebalik mimpi. Bagi menjawab setiap soalan daripada sahabat-sahabat sekalian, bersama dengan saya seorang panel yang cukup tidak asing lagi di bumi Malaysia ini, dan rancangan Tanyalah Ustaz khususnya, siapa lagi tidak dan tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Sihat warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bunyi mimpi menikah lagi tu bahaya. Mimpi ngeri ke apa tu? Tak tahu lah Ustaz. Itu kita bincangkan Ustaz. Jadi saudara sekalian, ada sebarang soalan berkaitan dengan mimpi pada pagi ini. Boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800 881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya ni, kita nak sama-sama dengarkanlah apakah di antara mukadimah pendahuluan awal tentang topik yang kita nak bincangkan, rahsia di sebalik mimpi. Tafadhal masykur Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin dan kasih sayang Allah, dapatlah kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Dan terima kasih pada adinda saya Cak Da'i Lokman yang senantiasa ceria, berkongsi ataupun menjadi perantara antara penonton dan juga panel bagi episod Tanyalah Ustaz ini. Dan kru-kru Tanyalah Ustaz yang didoakan kesejahteraan, kesihatan, keberkatan, dan semualah para penonton di luar sana, terdiri dari kalangan para alim ulama, para pemimpin, masyarakat, seterusnya, ibunda saya lah, mak saya, mak mentua, semua anak menakan ke apa. Moga semuanya dirahmati Allah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita adalah rahsia di sebalik mimpi.
Harapnya sekarang ni anda bukan bermimpi lah kot ya. Bukan bermimpi. Pasal kot-kot ada orang bila dia tengok tanyalah ustaz ni, mungkin barangkali penerangan kita tu straight sangat, tak ada gurau-gurau. Dia pun tengok ustaz, dia rasa ustaz dah keluar TV dah. Bukan keluar pada rancangan TV tu, keluar TV rumah dia. Dia mimpi ustaz makan nasi rumah dia jam. Jadi kita nak bincangkan sebenarnya para penonton, sebelum saya nak pergi lebih lanjut, kita nak sebutkan begini ya. Tujuan kita nak kupas topik pada pagi ini bukanlah kita nak menyahut ataupun kita nak memaklum balas akan persoalan-persoalan mimpi yang dilalui oleh tuan-puan semua. Maksud saya, bimbang kak lagi ustaz, malam saya mimpi gigi geraham cabut, saya mimpi ular hijau masuk rumah. Apa makna ustaz? Bukan kita nak tafsir mimpi tuan-puan semua, sebab orang yang hanya berkelayakan sahaja yang boleh menghurai, mentafsir, mentakbir, takwil akan mimpi-mimpi yang dilalui oleh mana-mana manusia. Cuma pagi ini kita akan lebih kepada panduan dalam memahami falsafah di sebalik mimpi yang kita alami menurut pandangan Al-Quran, hadis dan juga pendapat para alim ulama berkait tentang hikmah ataupun apa yang kita patut tahulah berkait dengan mimpi, agar kesudahannya nanti membawa kebaikan pada seseorang, bukan membawa kesesatan seperti yang pernah berlaku pada sesetengah individu ataupun kita sebut dia panggil perkumpulan maya. Ada sesetengah di perkumpulan maya ini, mereka siap ada grup bincang tentang mimpi apa malam tadi. Jadi semua bakat kongsilah. Aku mimpi semalam aku menang peraduan itu, aku dapat itu, dapat ini, macam-macam lagi. Tapi akhirnya kesudahan dia apa? Hanya berakhir dengan gelak tawa, hanya begitu saja. Sedangkan mimpi ini adalah salah satu daripada cabang kenabian. Jadi panjanglah kalau kita nak ulaskan di permulaan ini. Izinkanlah saya untuk memula dan memuliakan dengan bicara kita ini dengan ayat Al-Quran daripada surah Yusuf sebagai permulaan perbincangan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah peristiwa ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kerana aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surah Yusuf ayat 4 hingga ayat 5. Baik, saya kira ayat ataupun kisah Nabi Yusuf ini sangat terkenal hingga kan Allah menobatkan bahawa surah Yusuf ini ataupun kisah Nabi Yusuf ini sebagai ahsanal qasas, sebagus-bagus kisah. Maknanya plot perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Yusuf alaihi salam ini semuanya syarat dengan iktibar, termasuklah juga berkait tentang soal mimpi. Dan salah satu daripada mukjizat, kelebihan yang ada pada Nabi Yusuf, selain daripada handsome, tu kita kena highlight juga lah. Dia selalu handsome. Dan Nabi Yusuf bukan penceramah, bukan. Nabi Yusuf itu adalah kebolehan mentafsir mimpi.
Dan Allah Ta'ala menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah itu menerusi kebolehan Nabi Yusuf tafsir mimpi itu. Banyak situasi dapat diselesaikan, dapat diselamatkan. Isu negara pula tu, mimpi bukan mimpi biasa-biasa. Bukan kena kejar dengan isteri tangan sambil pegang borang ke apa, bukan. Ada. Tapi ini mimpi yang akhirnya menyelamatkan negara dan juga banyak hal-hal lah. Cuma secara umum gini ya, Da'i Luqman, mimpi ni kalau dalam bahasa orang putih, dia kalau mimpi indah, mimpi seronok, itu dia disebut sebagai dream. Ada setengah pengeluar kereta menjadikan dream itu sebagai motto dia. Dia punya slogan dia. Atau ada lagu apa, I have a dream, a song to sing. Jangan nyanyi pula kan. Apa lagi? Tapi kalau mimpi itu buruk, menakutkan, kalau boleh tak nak lagi, namanya nightmare. Kan, satu yang sangat menakutkan. Dan rupanya bab mimpi ni punyalah luas perbincangannya hingga di barat. Ada buku The Interpretation of Dream karangan Sigmund Freud tahun 1899, yang mana dalam bukunya dia banyak menerangkan tentang psikologi seseorang ataupun subconscious mind, minda separa sedar berkait dengan mimpi seseorang. Dan ada juga buku yang berkait tentang karangan seorang penulis tahun 2014. Tajuk buku dia The Future of the Mind. Maksudnya berkait tentang mimpi juga, yang mana sampai satu tahap mimpi itu sampai boleh dimuat turun dan boleh di print. Boleh di tuan-tuan di print, tuan-tuan. Seram sampai kan ada orang kan, bila dia ada sesetengah isu jenayah yang seseorang tu mungkin dia trauma, terbawa-bawa dalam mimpi dia, lalu dia nak ingat balik wajah penjenayah yang hadir dalam mimpi dia tu, sampai kena print. Tengok tu. Jadi saya ingat kalau setakat mimpi apa tadi yang pelik-pelik tadi tu, tak payah print lah kot. Biar simpan dalam ingatan. Simpan dalam ingatan. Jadi sampai tahap gitulah. Jadi walau bagaimanapun, harus kita faham sebagai satu falsafah dia, prinsip dia gini ya. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatawa Al-Hadisiyah, mimpi itu wa alaihi rubama yaqa'u zalika fil yaqazah. Seringkali apa yang berlaku dalam mimpi itu berlaku dalam jaga. Pernah tak tuan-tuan macam tu? Kita jumpa apa-apa dan kita rasa macam macam dalam mimpi aku macam pernah jadi dalam mimpi. Maka adakah itu ada kaitan, ataupun mimpi-mimpi kita ini sampai satu keadaan, adakah dia akan memberikan satu tanda, alamat ataupun maksud tertentu? Semuanya kita bincangkan selepas ini, insya-Allah. Jadi kita pagi ini bukan nak jadi Nabi Yusuf lah, Ustaz. Bukan untuk kita nak mentakwil dan juga kita memahami erti mimpi-mimpi kita semalam dan sebagainya, tapi apa kita bincangkan pada ini, psikologi di sebalik mimpi tersebut, insya-Allah. Jadi banyak lagi kita akan bualkan berkaitan dengan topik kita, rahsia di sebalik mimpi. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Terus kekal bersama kami, Tanya Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, sama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan rahsia di sebalik mimpi. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera. Dan juga sedang betul sekalian, pada sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat kepada seberapa ramai yang boleh. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaatnya, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak terus dengan raikan soalan pertama daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Laila di La Rosa. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah terdapat perbezaan tafsir mimpi di antara para rasul dengan manusia biasa?
Dan adakah tafsir mimpi juga berbeza mengikut kepribadian setiap orang? Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih para penonton yang dirahmati Allah sekalian, juga kepada Cik Puan Laila Dila Rosa yang mengajukan soalan ini. Dia begini ya. Terlebih dahulu kita kena faham bahawa tafsir mimpi ataupun takwil mimpi ini bukanlah kebolehan yang diperoleh ataupun semua orang ada kemampuan tersebut. Maknanya, kata para alim ulama, antara yang memiliki kelebihan kemampuan tafsir takbir mimpi ini termasuklah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah juga Nabi Yusuf alaihi salam, termasuklah sahabat-sahabat Nabi, iaitu antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ataupun ulama juga terkenal Ibnu Sirin, kemudian Said Ibn Al-Musayyib rahimahullah, dan ada lagi tokoh-tokoh yang terkenal. Dan kitab-kitab berkait tentang mimpi ini pun banyak. Ada kitab judulnya Al-Ibarah karangan Al-Kirmani, ada juga kitab nama Ibarah Ru'ya karangan Ibnu Qutaibah, ada juga kitab nama Al-Bushra fi Ta'wili Ru'ya Muhammad ibn Yahya, dan banyak lagi lah. Dalam pasaran pun banyak. Cuma saya mengesyorkan begini ya, bila tafsir mimpi ini, satunya mesti orang yang betul-betul berkelayakan. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang perbuatan sesuka hati mentakwil, mentafsir mimpi orang tanpa ada ilmu, tanpa ada asas, tanpa ada rujukan yang sebenar. Baik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan kata orang yang nak tafsir mimpi orang, kita yang bermimpi ni pun jangan main senang-senang pergi cerita ke orang. Buat live, buat streaming. Oh, malam tadi saya mimpi nampak bom datang. Saya mimpi malam tadi jadi... Tak boleh, tak boleh. Apa kata Nabi? La taqusur ru'ya illa ala alimin aw nasihin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu cerita mimpi kamu. Nabi kata, jangan kamu duk cerita mimpi kamu kecuali pada siapa? Pada dua jenis orang. Dua orang ni sajalah kalau kita nak luahkan, nak kongsikan, nak ceritakan. Siapa? Pertama, kepada orang alim, orang yang benar-benar berilmu dengan ilmu yang benar. Nampak tu? Dalam benar-benar berilmu dengan ilmu yang benar pula. Kedua, au nasihin, atau kepada orang yang pemberi nasihat yang ikhlas. Setengah ulama menghuraikan boleh jadi di kalangan ahli keluarga kita, mak kita, ayah kita. Kita kan sebagai anak, apa-apa kita share dengan mak kita, dengan ayah kita, keluarga tersayang. Itu boleh. Sebab apa? Ini kembali kepada pesanan Nabi Yaqub alaihissalam yang saya bacakan awal tadi kan. Kan Nabi Yaqub kata apa? Jangan kamu ceritakan mimpi kamu itu tadi. 11 bintang, bulan dan matahari sujud pada kamu, sujud hormat. Jangan duk cerita dengan adik-beradik kamu. Sebab apa? Kerana syaitan tu, dia sentiasa ada saja planning, perancangan jahat. Jadi kita cerita ke orang, walaupun mimpi kita mimpi elok. Katalah kita mimpi apa? Kita mimpi dapat bonus, meniaga kita laku keras. Buat baju raya, belum raya, dah sold out. Cerita ke orang, niat nak kongsi rezeki. Tapi rupanya orang-orang yang mendengar perkongsian kita pula sakit hati, dengki dan macam-macam lagi. Jadi jangan, ataupun yang dia sebenarnya mungkin ada orang tanya, Ustaz, takkan tak boleh nak kongsi dengan orang mimpi kita? Tak. Bimbang, apa bimbang dia? Bimbang orang-orang yang tak ada pengetahuan, dia akan tafsir mimpi kita mengikut nafsu. Mengikut nafsu dia atau mengikut kehendak dia. Apa masalahnya Ustaz? Kalau dia nak tafsir sendiri pun, dengar baik-baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan ar-ru'ya ala rijli ta'ir ma lam tu'abbar fa idza ubbirat waqa'at. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimpi itu dia umpama berada, atau mimpi itu dia berada pada kaki burung. Apa makna kaki burung? Burung yang berterbangan ke sana sini. Dia Arab, kalau dia nak gambarkan satu benda tu tak tetap, dia akan gambarkan berada pada kaki burung. Maknanya apa? Mimpi ni dia boleh jadi, boleh jadi. Dia tak tetap. Dia boleh pergi sana, pergi sini. Artinya, mimpi kita
Boleh jadi maksudnya itu, boleh jadi maksudnya ini. Selagi malam tu'abbar, selagi mimpi itu tak ditakbirkan, tak ditafsirkan, tak ditakwilkan. Tetapi faiza ubbirat waqa'at, kalau sudah ditakbir atau ditafsirkan mimpi itu, maka yang ditafsir itu boleh jadi takdir. Tafsir boleh jadi takdir. Benar-benar berlaku. Ini kita bimbang. Sebab itu ulama banyak merumuskan mimpi ini kesudahan dia sangka yang baik-baik sahaja. Ataupun kalau ulama sekalipun dia ada mendengar penjelasan seseorang tentang mimpi itu, akhirnya gambaran dia mungkin benda tak elok, ulama tu tetap akan cakap yang baik-baik atau dia akan diam saja. Akan suruh banyak bertaubat, akan banyak beristighfar, itu saja. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Jadi itulah dia, jangan kita memandai-mandai dalam kita mentafsir mimpi kita. Insya-Allah. Mudah terjawab soalan daripada Puan Laila kita. Kita nak beralih yang berikutnya Ustaz. Dengan meraihkan pemanggil talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan juga Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Saya Umar Abdul Majid dari Selda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar pagi ni? Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah. Silakan soalan pagi ni. Alhamdulillah sihat kami. Sihat, ya. Silakan soalan pagi ni. Soalan saya gini Ustaz. Kadang-kadang kita mimpi ni macam-macam mimpi. Kalau mimpi yang baik-baik itu seronok lah. Tapi kalau mimpi yang tak ada pernah elok ni, kadang-kadang kalau anak dara itu kalau dia mimpi di waktu ular tu, harapan dia tu ada mungkin ada orang nak masuk Minang. Itu biasalah orang tua-tua dulu kata tafsiran dia. Jadi ni kadang-kadang kita mimpi yang tak pernah elok ni, jatuh di tempat yang tinggi. Kadang-kadang ada yang kata itulah gangguan syaitan. Ada yang kata mimpi cabut gigi. Ada yang kata mungkin orang yang tersayang akan pergi buat selama-lamanya. Jadi soalan saya, apakah mimpi ini boleh ditafsir begitu? Dan kalau sekiranya berlaku betul Ustaz, apakah ini secara kebetulan ataupun alamat yang kita terima itu lebih awal, contohnya 2-3 bulan lepas baru berlaku pada kita ya pada hari ini. Jadi apakah mimpi ini hanya gangguan syaitan ataupun boleh dipercayai, ataupun mimpi ini ada satu alamat yang akan kita terima di belakang hari kelak? Itu soalan saya. Ataupun mimpi ini hanya mainan tidur sahaja? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak sama-sama Ustaz Tuan dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar atas soalan menarik berkaitan dengan mimpi. Adakah kebetulan ataupun alamat ni? Kan? Macam lagu suratan lagu. Atau kebetulan. Terima kasih Tuan Haji Omar dan semua para penonton Tanya Ustaz yang disayangi sekalian. Dalam Islam diajarkan pada kita bahawa mimpi ini sekurang-kurangnya dia ada 3. Pertama, dia disebut sebagai faru'ya salihah busyra minallah. Mimpi baik sebagai berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi pi umrah, mimpi dapat jemputan haji, mimpi dapat masuk masjid. Ini pun mimpi yang seronok-seronok. Ada tuan guru saya kata, mimpi bertemu dengan arwah ayah pun ataupun arwah orang tersayang pun mimpi baik juga. Kadang-kadang mungkin dalam kita tidur tu tersenyum seorang-seorang pasal jumpa arwah ayah balik kan. Jadi satu. Kedua, mimpi yang disebut sebagai waru'ya tahzinun minasyaitan. Mimpi yang dicetuskan oleh syaitan untuk nak menyedihkan kita, melemahkan jiwa kita. Na'udzubillah min zalik lah. Maknanya mimpi kehilangan orang tersayang, berlakunya bencana, berlaku malapetaka, berlaku kemalangan dan macam-macam lagi, supaya esok ni mungkin kita ada presentation, pembentangan, nak meeting, nak apa. Bangun tu dia jadi, perasaan tu jadi macam down sekejap. Pasal malam tadi mimpi yang kurang elok, yang membabitkan keluarga, orang tersayang, perniagaan mungkin. Jadi itu yang kedua. Dan nanti saya akan ulaskan di sebalik semuanya itu. Dan yang ketiga, ini banyak orang jadi. Apa dia? Wa ru'ya mimma yuhaddithul mar'u nafsahu. Iaitu mimpi yang dipengaruhi oleh psikologi seseorang. Apa maksud? Mungkin seseorang itu dia dah lama mengidam nak beli kasut bola. Dia mengidam nak beli rumah baru. Sampai terbawa-bawa dalam mimpi.
Ataupun dulu perasan tak, orang tua-tua larang budak-budak jangan duk berlari sangat, melompat sana sini, nanti malam Mimpi. mimpi. Iyalah, kesan daripada psikologi aktiviti seharian terbawa-bawa dalam mimpi. Ataupun mungkin tadi siang bergelut dalam mesyuarat nak memutuskan satu perkara. Tak selesai meeting tu, akan ditunda ke minggu depan, tapi mimpi keputusan dah dapat. Sebab benda tu duk fikir sangat, fikir. Ataupun ada orang nak masuk Mina anak dara orang, sekali dengar-dengar kata duit hantaran sekian harga, wow, Masya Allah, hampir terbawa dalam mimpi. Mimpi pula, bakal Pak Mentua kata tak apa, pakcik bagi diskaun. Mimpi. Okey, mimpi baik tak? Mimpi baik lah. Dan macam-macam lagi. Jadi, okey, bagaimana pula kita punya respon, maklum balas kita terhadap mimpi-mimpi tersebut? Pertama, dengar baik-baik. Kalau mimpi seseorang itu adalah mimpi yang elok, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyahmadillah. Bersyukurlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala, wal yuhaddits biha. Dan kalaupun nak kongsi sekalipun, kongsilah dengan orang-orang alim, orang soleh sahaja. Tak perlulah nak buat di up status Facebook, Instagram semua. Malam tadi tak payah. Okey. Namun kalau sebaliknya, mimpi yang menakutkan, mimpi yang menyedihkan, berbagai lagi, maka memadailah kita buat apa? Falyastaiz min syarriha wala yazkur li ahadin. Allahumma salli ala Muhammad, mohon berlindung pada Allah daripada sebarang bentuk kejahatan campur tangan syaitan, dan lagi elok dan tak payah pergi cerita ke orang, fa innaha la tadurruhu. Dengar baik-baik. Fa innaha la tadurruhu, kerana mimpi buruk yang dialami oleh siapa-siapa itu tadi ni tidak akan memudaratkan. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi dua respon kita apabila menerima mimpi. Yang pertama, mimpi baik, kita bersyukur dengan Allah dan boleh ceritakan kepada orang-orang yang berkelayakan. Yang keduanya, mimpi buruk, kita minta berlindung kepada Allah SWT pada kejahatan mimpi tersebut, insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, cukup menarik perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan rahsia di sebalik mimpi. Kita berhenti berehat seketika, kembali sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, sidang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sama-sama kita mempelajari berkaitan dengan rahsia di sebalik mimpi. Mudah-mudahan selepas ini dan juga hari-hari yang mendatang, kita semua mendapat mimpi-mimpi yang indah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi jom kita terus lagi Ustaz, dengan meraihkan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Salah Rasid Cici. Assalamualaikum Ustaz dan Na'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah adab-adab sebelum tidur dan amalan-amalan serta perbuatan-perbuatan kita di siang hari mempengaruhi mimpi ketika kita tidur, sama ada ianya datang dalam bentuk baik dan sebaliknya? Dan soalan seterusnya, bagaimana cara tidur Rasulullah SAW supaya tidur yang baginda ajarkan itu menjadi ibadah, mendatangkan kerehatan dan mimpi yang indah serta bebas dari gangguan syaitan dan jin? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Juga terima kasih pada yang mengajukan soalan. Ibnu Sirin, seorang tabi'in terkenal, berpesan, iaitu kata beliau, ittaqillaha fil yaqazah la yadurruka ma ra'aita fil manam. Kata beliau, bertakwalah kamu kepada Allah di waktu jaga, di waktu sedar ini. Kerana pasti mimpimu tak akan memberikan mudarat kepadamu. Artinya seseorang yang waktu jaga ni, dia sangat menjaga diri dia, takwa pada Allah, maka insya-Allah mana-mana mimpi yang dia alami itu
Kalau lagi-lagi lah mimpi yang menakutkan, mimpi yang menyeramkan dan sebagainya, ianya tidak akan memudaratkan kamu. Ini pesan ulama ataupun tabi'in Ibnu Sirin rahimahullah. Kalau sebut berkait tentang dan bukannya apa tau, dia macam ni. Mungkin sesetengah orang akan beranggapan, saya tengok ustaz, dia tu bukanlah ulama pun, dia bukanlah tok syekh kabir pun, tapi kadang-kadang apa yang dia kongsikan ataupun mimpi-mimpi dia tu banyak jadi ya, banyak jadi. Kan? Dia memang antara tanda-tanda dunia dah nak kiamat, mimpi-mimpi orang beriman itu memang benar-benar jadi. Ataupun dalam pesanan yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan wa asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisan. Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar lidah percakapan. Maksudnya semakin jujur ataupun semakin benar mulut seseorang bercakap, makin benarlah mimpi dia. Maknanya kalau seorang si pembohong, pendusta, mimpi dia dengan mimpi-mimpi pun bohong jugalah, bohonglah dia ni banyak banyak auta kan. Sampai ke mimpi kan sampai mimpi sekalipun. Dan bagi menjawab soalan tadi juga sahabat kita tanya, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada adab tertentu yang baginda Nabi ajarkan kita sebelum tidur. Banyaklah kita sebelum tidur ni adab sebelum tidur ni termasuklah membacakan 3 kul, membaca ayatul kursi, kemudian ataupun amalan yang lain termasuklah menutup lampu, bekas makanan dan pintu sebelum tidur. Khammiru al-aniyah wa ajiful abwab wa atfi'ul masabih. Tutuplah bekas makanan, tutuplah pintu rumah dengan lafaz bismillah. Ni cerita sebelum tidur ni. Padamkanlah pelita. Ini antaranya. Salah satunya juga penjimatan tenaga. Kan? Dan tidak membazir. Lagi apa? Berwudu, tidur mengiring pada lambung kanan dan juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah bismikallahumma ahya wa amut. Kan maknanya kita menyerah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Mengibas mengibas tempat tidur. Tempat tidur bagi mengelakkan sesuatu yang bahaya yang tak diingini. Nauzubillah lah, pasal memang ada orang yang dia tidur, ni cerita orang kampung dulu kan, ular masuk dalam dalam kain selimut dia dan mematuk dan meninggal dunia. Jadi mengibas tempat tidur sebelum kita memejamkan mata. Wallahu a'lam. InsyaAllah itu antara sunnah-sunnah yang kita boleh amalkan sebelum mana kita bertidur ataupun beradu di tempat tidur kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Ustaz, kita nak beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Jura Azlin dari Beranang. Oh, Ibu Jura kita selalu tanya kat Facebook, pagi ini dapat menembus di talian. Silakan Ibu Jura. Okey, terima kasih. Okey, Ustaz, saya ada 2 soalan, Ustaz. Ya. Soalan pertama ya. Apakah ciri-ciri mimpi yang benar dan ciri tersebut merupakan petunjuk pada Allah? Dan lagi satu, saya pernah bermimpi. Dalam mimpi itu sekitar waktu sebelum subuh lah, dalam pukul 3:45 pagi, saya mimpi. Dalam mimpi itu saya ada masalah. Lepas tu untuk menyelesaikan masalah itu, keluar daripada masalah itu, saya baca selawat Jibril. Dan dalam masa yang sama berlaku sesuatu dalam kalangan adik-adik saya, bersama waktu yang sama, dia dalam masalah dan dia baca waktu juga. Adik saya ni dia menghadapi masalah real punya, yang saya dalam mimpi. Macam mana tu Ustaz? Apa pandangan Ustaz? InsyaAllah. Terima Terima kasih. Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Jura kita. Dia ada 2 soalan yang cukup menarik. Ustaz, Ustaz jawab mana satu dulu? Soalan pertama saya boleh. Kedua tu Ustaz. Silakan. Insya-Allah. Okey, tentang apakah tanda-tanda mimpi kita itu mimpi yang benar, mimpi yang boleh ianya benar-benar berlaku. Okey, cerita dia macam ni tau. Dengar elok ya. Okey. Terlebih dahulu, puan yang bertanya, semua rakan-rakan penonton, kita kena faham prinsip dia adalah mimpi ini
tadi awal tadi saya sebutkan apa? Dia kadang-kadang dia boleh jadi benar-benar berlaku dalam hidup kita. Asalnya kita hanya sekadar mimpi. Mimpi orang hadiahkan rumah ke, hadiah kereta ke apa kan? Mimpi. Tapi sungguh-sungguh orang kata mimpi jadi kenyataan. Deja vu, Ustaz. Deja vu apa? Mungkin aku macam pernah aku lalui benda, tapi di mana ya? Gitu. Tapi rupanya dalam huraian para alim ulama, termasuklah Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah menyebutkan, mimpi ni dia boleh jadi seperti kama ja'alallahul ghaima alamata 'alal matar. Iaitu mimpi ni seperti petanda dan tak semestinya. Contoh, gelap, tanda nak hujan. Mesti hujan tak? Tak. Tak semestinya hujan. Kadang-kadang mendung saja kan? Gelap, mendung, sudahnya tak hujan pun. Kita baru nak jemur, tak jadi jemur. Tengok lah, tak hujan pun. Sama juga mimpi. Mimpi dia hanya sekadar, kadang-kadang dia boleh jadi petanda dan tak semestinya jadi. Ada setengah-setengahnya mimpi itu juga, yang itulah juga jadi. Begitu. Jadi kita maknanya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyerahkan pada Allah lah yang Maha mengetahui akan di sebalik apa yang kita lalui. Cuma balik pada soalan, kalau nak tahu mimpi itu mimpi yang benar, betul atau sebaliknya, pertama, mimpi tersebut adalah mimpi yang tidak bercanggah dengan ayat Al-Quran, tidak bercanggah dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Mimpi itu dia lebih kepada apa? Macam kalau bercanggah ni maknanya dia mimpi mari seorang Pak Haji dengan jubah serban janggut sampai ke lutut. Dia kata lepas ni semayang tak cukup 5 waktu. Semayang mesti 10 waktu. Sebab dunia dah nak kiamat, umat makin tenat, jadi semayang mesti banyak. Bila semayang banyak, Tuhan baru jaga. Celik-celik. Mimpi. Aku dapat. Dia sebenarnya ajaran-ajaran sesat pun salah satu, ni rakan-rakan lah di bahagian akidah ni kan. Dia orang cerita, kebanyakan daripada kemunculan ajaran sesat juga daripada ni lah. Mimpi-mimpi ni lah. Dan yang teruknya, Tok Guru dia yang mula-mula mengasaskan ajaran sesat mimpi tu dah bertaubat. Nak murid. Anak murid tak nak taubat lagi, masih dimimpi lagi. Jadi pertama tadi saya sebut apa? Tanda mimpi yang benar itu dia tak bercanggah. Dia tak bercanggah sekalipun dengan apa yang Allah Taala firmankan dan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan atau sampaikan kepada kita. Satu. Keduanya, tanda-tanda mimpi itu mimpi yang benar, mimpi yang betul. Ia akan mendorong kita untuk melakukan kesolehan ataupun mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Sebab tak mustahil ya, kadang-kadang mimpi boleh jadi asbab seseorang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan macam kisah Raja Mesir zaman Nabi Yusuf alaihissalam tu kan. Dia kan non-Muslim, dia bukan Muslim, tapi dia mimpi. Mimpi dia benar. Mimpi dia betul. Kalau mungkin ada orang tanya lah, Ustaz, mimpi non-Muslim ni boleh pakai tak? Ada ketikanya ia berunsur informasi. Iaitu Raja Mesir yang bukan Islam tu, dia mimpi 7 ekor lembu gemuk diterkam oleh 7 ekor lembu kurus. Dan ada lagi lah. Jadi rupanya itu petanda bahawa negara tersebut atau negara Mesir bakal berhadapan dengan fenomena musim kemarau yang dahsyat 7 tahun. Jadi mimpi non-Muslim tadi tu betul tak? Betul. Betul tak? Jadi artinya apa? Tak bercanggah. Tak bercanggah. Dan Nabi Yusuf pula menafsirkan pula, takwilkan, dan ianya membawa ke arah kebaikan. Satu. Soalan kedua tadi apa? Berkaitan dengan selawat Jibril. Dia mimpi selawat Jibril untuk berubat. Bagi saya beginilah tuan-tuan semua, kalau asal mimpi itu lebih kepada mimpi baca Quran, mimpi tengah semayang, mimpi tengah berselawat, syukurlah pada Allah. Itu mimpi yang membawa kerehatan pada jiwa kita. Saya ada sahabat mimpi tengah bertalbiah, labbaik Allahumma labbaik. Dia seronok. Dia seronok tak terkira. Rupanya permohonan dia nak pergi haji tu
belum tercapai lagi. Jadi dia mimpi bertalbiah, duduk di padang Arafah. Jadi dia menangis rupanya. Jadi itu satu berita gembira Allah nak bagi dia. Dan tak lama lepas tu dia dapat pergi haji. Alhamdulillah, rezeki. Ya. Rezeki Jadi mimpi selawat, mimpi yang baik-baik ini, maka itu satu benda yang sangat bagus tu. Kan ada orang mimpi jadi imam. Mimpi jadi imam. Tapi belakang makmum tak ada. Imam apa? Dia cerita lah, kata Ustaz, saya mimpi saya jadi imam, tapi belakang-belakang tak ada apa. Tak lama lepas tu dia kahwin. Itu maksud dia. Allah alam. Tapi kalau patut kahwin, patut ada makmum. Ada belakang. Atau ini orang cerita lah. Tapi bagi saya, selagi mimpi itu mimpi yang tak bercanggah, maka kita bersyukur pada Allah, doa yang baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi itulah yang Ustaz buat kongsikan tadi tu. Kalau kita mimpi baik tu, bangun tu, kita bersyukur pada Allah. Nasib baik tak mimpi pergi menari sebagainya. Itu dah lain macam. Tempat maksiat apa kan? Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi sahabat sekalian, bagi kita akan buatkan berkaitan dengan rahsia di sebalik mimpi. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Terus kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru. Kembali sebentar saja lagi, insyaAllah. Ustaz dibawakan khas oleh Dozi, suci, bersih dan wangi. Tanyalah Ustaz dibawakan khas oleh Dozi, suci, bersih dan wangi. Jadi saudara sekalian, kita alhamdulillah bersyukur pada Allah Taala sebab kita dibawakan pada pagi ini, rancangan kita dibawakan khas oleh Dozi kita. Jadi Ustaz, sebenarnya Ustaz nak tanya sikit lah Ustaz soalan. Sebab semalam bermimpi. Dia tak kenal awak dengan tajuk kita ini Ustaz. Dia bermimpi nak beli sabun Dozi. Satu 10 kilogram, satu lagi 1.8 kilo. Jadi Ustaz, apa perbezaan di antara dua ni? Dia nak merealisasikan mimpi dan ni nak beli yang mana satu Ustaz? Terima kasih. Dahsyat demi mimpi ya. Tuan puan semua itu mesti tidur dalam keadaan berkerut dahi. Pasal dia tengah buat pilihan. Tuan puan semua, alhamdulillah setakat ini kita nak ucapkan ribuan terima kasih lah pada penonton di luar sana kerana menyokong produk Dozi hingga ke hari ini. Saban minggu bila kita muncul saja, kita kongsikan produk Dozi ini, sama ada deterjen, hand wash, dishwash ataupun cucian lantai, memang dapat sambutan yang sampai kawan-kawan di pejabat macam ni, dia punya bersilat menjawab panggilan, membalas, merespon penonton pelanggan semua. Termasuklah juga macam soalan Da'i Luqman tadi kan, sampai termimpi dia kata, nak beli yang sabun Dozi yang 10 kg ke, nak beli yang 1.8 kg. Jangan bimbang, beli semua. Beli semua. Sebab apa? Macam ni, kalau anda keluarga besar, maknanya anak 5-6 orang, ada menantu, ipar 2 duduk sekali, saya cadangkan beli yang 10 kilogram. Okey, beli yang tong 10 kilogram tu cukup insya-Allah dan menjimatkan. Lepas tu pula tiap-tiap kali guna, jangan guna banyak sangat. Sebab apa? Dia dah cukup wangi, kuasa cuciannya pun mantap dan dia dijamin halal oleh JAKIM. Jadi macam pagi ni di sebelah saya ni, ini saya nak kongsikan dengan anda, ini antara yang kita paling laris, paling lakunya, best seller kita ni, iaitu yang terbaru kita, Royal Elegant 1.5 kg. Yang mana, ini saya tunjukkan dekat CM, dia punya wangian dia memang sedap, dia premium, campuran ada yang orang panggil apa, bauan yang sangat melekat. Dia punya, kadang-kadang sampai kan ada orang kata, Ustaz pakai perfume apa? Sebenarnya perfume daripada deterjen ataupun sabun basuh Dozi inilah. Ini 1.5 kg. Kalau yang dapat saya tunjukkan di sini, ini 1.8 kg untuk yang pack ekonomi ataupun anda baru nak pack percubaan, nak try dulu wangian yang pelbagai. Semua ini memang kita punya yang laris lah, sama ada yang red spot, ultra wide ataupun blue caring. Tapi ini yang terbaru sekali, ini paling sedap. Memang syok dia
Dia punya guna dia, orang kata, ustaz, kalau macam tu guna nampak gaya macam sekejap guna. Kalau sekejap guna, kita order lagi. Kita order lagi. Kita punya stokis, kita punya ejen di seluruh negara, termasuk di Singapura, anda boleh dapatkan. Walau bagaimanapun, tak lama dah nak Ramadan. Ramadan tiba-tiba Ramadan. Tuan-puan semua boleh dapatkan ini. Cucian pinggan mangkuk anda akan mudah untuk nak dibersihkan dengan menggunakan Dozy Dishwash. Bauan lemon memang sedap, namun kalau nak cucian yang lebih kuat lagi, mungkin nanti dia masak apa ya, masak kambing, daging yang berminyak, yang mungkin minyaknya nak dikeluarkan tu agak kuat sikit, dia ada yang warna biru punya. Tapi yang kuning untuk basuhan yang biasa-biasa, pinggan mangkuk kotoran yang sikit-sikit, yang ini pun dah cukup sesuai, wangi dan senang nak digunakan. Oh, insyaAllah itu dua produk yang kita nak highlightkan pada pagi ni, iaitu Dozy, Royal Elegance dan juga kita punya sabun pencuci pinggan kita daripada Dozy. Jadi Ustaz, dia bermimpi lagi Ustaz, sambungan mimpi dia tu. Ustaz, dia dah beli dah yang 10 kilo ni Ustaz. Lepas tu dia nak berfikir macam mana cara dia nak jaga ataupun cara penyimpanan sabun tu agar boleh kekal lama Ustaz. Dia sebenarnya apa-apa barang sekalipun, janganlah biarkan dia terdedah langsung dengan cahaya matahari. Jangankan kata sabun, encik suami pun jangan biar dia berpanas, nanti warna dia berubah. Sama juga dengan sabun Dozy, jangan biarkan letak di tengah panas terik hingga kan nanti apa, kita takut wangian dia akan hilang ataupun nanti dia punya kualiti basuhan dia akan berkurangan. Letak pada suhu bilik ataupun tempat yang terlindung supaya kualiti dia terjaga dan bauan dia tu masih berkekalan harum mewangi. Dan ni juga ada yang kongsi, ada tanya, dia kata, ustaz, macam saya ada eczema, ada masalah kulit, keradangan gatal kulit dan macam-macam lagi. Bila guna sesetengah sabun tu, dengan tangan-tangan saya merekah sekali. Insya-Allah, pengalaman sahabat-sahabat kami stokis di luar sana yang bertemu pelanggan-pelanggan, mereka yang menggunakan sabun Dozy sungguh pun ada masalah alahan pada kulit, insya-Allah tak menjejaskan kulit anda. Halus mulus saja kulit tu masih terjaga, tak menjejas. Sebab apa? Kita diformulasikan sabun Dozy ini dengan kaedah orang panggil apa? Mesra alam. Mesra alam. Maknanya bahan-bahan yang tidak menjejaskan, membahayakan kesihatan. Termasuklah juga ini kita ada apa ni hand wash, cucian tangan. Maklumlah musim-musim wabak ataupun kita kadang jumpa ramai orang bersalam sana sini, maka kebersihan tangan kadang tak dijaga. Mari kita sama-sama menggunakan hand wash Dozy ini. Kenapa? Ianya wangi dan dia ada pelbagai lagi wangian yang lain, sedap, wangi dan juga bersih. Tangan kita terhindar daripada kuman. Insya-Allah. Ini dah 3 produk. Ni Ustaz, tambahan tadi kan kita dah tengok tentang Dozy Royal Elegance ni memang bau dah wangi dah. Jadi kita tengok juga kalau macam produk-produk lain, sebagai contoh Dozy yang merah, biru, hitam ni, adakah perlu juga kita nak tambah dengan softener ataupun pewangi? Ustaz, dia begini para penonton semua, apa produk yang saya kongsikan ini, semua jenis-jenis Dozy yang ada ini saya guna. Okey. Bila saya guna, saya yakin, saya akan kongsi dengan semua para penonton. Artinya apa? Saya rasa bersalah kalau saya saja guna. Ustaz tak kongsi pun dengan kami. Ini saya kongsi dengan anda semua. Jadi, kalaupun anda menggunakan sabun Dozy ini sebagai nak mencuci pakaian anda, pertama, jimat. Sebab apa? Tak perlu nak gunakan banyak sangat cup, tak perlu. Dan juga sama ada anda guna front load ataupun top load, mesin basuh menghadap depan dengan atas. Cakap Melayu kan. Pun boleh, tak ada masalah. Boleh. Dan tak perlu tambah softener lagi atau pelembut, pewangi, tak perlu tambah, jimat lagi. Dahlah harga yang kita kongsikan ini pun harga yang berbaloi. Kata orang, Allah membeli, menang memakai, senang kocek duit abang. Lepas tu pula dalam masa yang sama, ianya pula kualiti terjamin. Pakaian anda ni macam baju-baju saya pakai apa ni, dia punya warna, teksturnya terpelihara. Jadi kalau mungkin anda nak berkenalan lah, ni pengurusi kumpulan Dozy kita, Syekh Zainul Asri, dan kita ada CEO kita, Datuk Syukri, juga sebagai founder pada Dozy itu sendiri. Kita kilang kita yang berpusat di Eco Grandeur Puncak Alam, hari-hari lori tuan-tuan hantar ke seluruh negara tuan-tuan, kadang-kadang sampai 15 trip. Sekali trip berapa? 1000 tong.
maknanya sehari kita ada 15,000 tong kita hantar ke seluruh negara dan termasuk juga Singapura. Jadi tolong jangan lepaskan peluang ini. Selain daripada produk yang bagus, anda juga boleh sertai keluarga Dozy dengan menjadi stokis, jadi ejen. Hubungi nombor tertera. Jangan buang masa. Kalau yang menonton dekat Facebook waktu ini, anda boleh komen anda berada di kawasan mana. InsyaAllah sama ada stokis ataupun ejen kami akan respon, akan reply anda nanti sesegera mungkin. InsyaAllah ini jadi satu peluang juga sebenarnya selain kita memakai kepada penonton-penonton juga boleh kita nak menjana pendapatan sampingan kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang mungkin sekadar duduk rumah tak buat apa, bolehlah untuk mendaftar sebagai stokis ataupun ejen Dozy itu sendiri. InsyaAllah. Jadi Ustaz, mungkin soalan yang terakhir Ustaz, kalau orang-orang yang nak jadi ni Ustaz, apakah di antara nombor-nombor yang boleh untuk kita hubungi? Baik. Para penonton semua, saya sebutkan antara nombor yang anda boleh hubungi 011-64228-796 Saya ulang 011-64228-796 atau nombor yang boleh anda lihat pada paparan skrin pada waktu ini. Anda tangkap layar, screenshot lah maknanya, dan anda kongsikan dengan ahli keluarga, kawan, sahabat anda yang mungkin tengah nak jana pendapatan dengan Dozy, sehingga kan ada di kalangan stokis kita menjana pendapatan setahun 4 ke 5 juta ringgit sale dia dalam setahun. Ya Allah, dahlah produk berkualiti, dijamin halal. Lepas tu pula ianya menjimatkan, berbaloi, dan juga anda tak perlu bimbang lagi. Kenapa? Ia telah pun produk orang panggil apa, bukan produk syok sendiri. Tak ada. Kami ada R&D, kami ada bahagian yang sentiasa buat research, buat penambahbaikan dari semasa ke semasa. Pendek kata beginilah, Ramadan dah dekat, dah tak lama. Mari kita wangi dan harumkan rumah kita dengan Dozy, bunga melati di pinggir jalan, berseri-seri di pagi hari. Dozy membersihkan pakaian, harum mewangi sepanjang hari. Masya Allah. Ustaz dah apa, menjual pantun pula. Saya itu pun Ustaz dah menjual pantun. Saya tak dapat nak beli lagi Ustaz. Kena jadi ejen lah. Ustaz, last Ustaz. Ya. Berkaitan kita dah bincang tentang sabun. Satu Ustaz, yang warna hijau Ustaz. Ya. Tuan-puan semua, kita juga ada floor cleaner ataupun cucian lantai ataupun pencuci lantai dengan pelbagai haruman. Salah satunya kita ada haruman apple. Dia memang wangi. Anda kalau cuci lantai, perasan atau tidak, dekat lantai kita tu kadang-kadang ada setengah kotoran tu jenuh menonyo. Tonyo awak tak keluar ni. Ini bukan kenangan lama. Ini dia punya kotoran lama tak nak keluar. Insya-Allah Dozy floor cleaner dapat membantu, memudahkan anda untuk nak mencuci lantai dengan mudah dan wangi lantai. Bila dahlah dalam rumah wangi dengan basuhan daripada Dozy deterjen ni, lepas tu luar pula wangi dengan Dozy floor cleaner, tangan pula wangi dengan hand wash, lepas tu pinggan pula wangi memang wangilah. Memang wangi, insya-Allah. Wangi rumah kita insya-Allah akan menarik malaikat-malaikat rahmah untuk datang ke rumah bunyi kita, insya-Allah. Bunyi macam nak kata menarik makhluk halus tadi, bukan. Jadi insya-Allah sidang betul sekalian, boleh kita akan buatkan lagi. Kita akan kembali sebentar lagi membincangkan topik berkaitan dengan rahsia di sebalik mimpi kita. Namun sebelum kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu TV3, jangan lupa untuk saksikan sambungannya TV9 sebentar saya lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saya lagi, insya-Allah. Hari ini kita dapat sebut semua. Tanyalah Ustaz dibawakan khas oleh Dozy, suci, bersih dan wangi. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, menerusi TV9 dekat di hati pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami pada pagi ini untuk sama-sama kita menambah ilmu berkaitan dengan topik kita, rahsia di sebalik mimpi, bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail kita. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya Ustaz. Nak raikan lagi beberapa soalan pada sahabat-sahabat kita. Dan soalan berikutnya daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, jika seseorang itu direzekikan bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, manakah yang lebih baik buatnya? Menceritakannya kepada orang atau simpan untuk diri sendiri?
Soalan kedua, Ustaz, adakah boleh jatuh syirik jika kita terlalu mempercayai mimpi, ibarat meramal masa depan? Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustaz. Jadi Ustaz, soalan pertama berkaitan dengan jumpa Rasulullah Ustaz. Kadang-kadang orang ni tak pernah belajar pun tentang Rasulullah, tapi dia kata dia mimpi jumpa Rasulullah Ustaz. Adakah itu benar Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih ya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila seseorang itu dia panggil dorongan, kecenderungan emosi. Maksudnya apa? Akibat kerana terlalu rindu, kepingin yang tak mampu nak dibendung, maka mimpi-mimpi boleh muncul. Mimpi apa? Mimpi apa yang dia amat inginkan itu. Termasuklah juga dengan orang yang rajin siang malam membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sirah Nabi menerusi karangan Syekh Safi Rahman Mubarak Furi, dan banyak lagi lah. Dia membaca fiqh sirah, dia cerita tentang Nabi, cerita ataupun Syama'il Muhammadiyah tentang batang tubuh Nabi, kemuliaan wajah, mata, rambut Nabi, pakaian. Maka akhirnya dia direzekikan mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kata baginda Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa-siapa yang nampak aku dalam mimpinya, maka dia memang nampak aku. Maknanya akulah itu. Sebab apa? Sebab fa inna syaitan la yatamathalu bi. Kerana syaitan tak dapat menyerupaiku. Maknanya kalau kita mimpi orang tua kita ke, mimpi tok guru kita ke apa, dan lagi-lagi pula yang kita mimpikan itu orang-orang tersebut cakap benda tak elok, cakap benda apa kan, itu mungkin jelmaan syaitan untuk nak menyedihkan hati kita ke apa. Tetapi kalau benar mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah Nabi. Cuma dia cuma pula. Kalau di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mana-mana orang yang datang mendakwa bahawa dia mimpi jumpa Nabi, maka Ibnu Abbas terlebih dahulu akan selidik terlebih dahulu macam mana watak ataupun macam mana rupa paras Nabi, yang kau kata Nabi tadi tu, berdirinya macam mana, duduknya macam mana, wajahnya macam mana, rupa parasnya, ataupun kalau nampak di belakang nampak macam mana. Maknanya akan diselidik terlebih dahulu sebelum mempercayai akan mimpi tersebut. Bukannya apa, bimbang-bimbang. Orang kadang bila dia direzekikan dapat mimpi jumpa Nabi, sungguh okeylah. Kita takut ada orang menjadikan mimpi jumpa Nabi sebagai modal untuk mendapat pengaruh ataupun untuk meraih kepercayaan orang. Sampai tahap macam ni. Dia tu siapa Dia tu kan yang mimpi jumpa Nabi tu. Allah, rugi aku tak bersalam dengan dia. Faham tak? Dia akan menjadi satu tanggapan masyarakat bahawa siapa yang dapat mimpi jumpa Nabi, dia ni somebody Kalau jumpa kena cium tangan. Dia punya air lebihan minum dia kena berkat, minum. Berkat. Tak payah tunggu malam Jumaat dah. Ni pelik-pelik. Okey, jadi balik pada soalan, adakah kalau seseorang itu mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar Nabi, nak cerita dengan orang ke tak? Kita balik pada prinsip yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan, tak payah cerita ke orang, melainkan kalau nak cerita juga, ceritalah pada siapa tadi? Orang alim atau orang penasihat yang soleh, orang baik-baiklah, senang fahamnya. Itu saja. Sebab dibimbangi, ada orang dia mimpi jumpa Nabi, dia buat live, kemudian dia buat siaran langsung yang dia live TikTok pula kan, dia kata dia mimpi, takut nanti lain pula jadi. Kita sambung lepas. InsyaAllah Ustaz. Untuk soalan yang kedua Ustaz, kita nak simpan Ustaz sebab kita nak raih ke pembagi talian terlebih dahulu. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Biasa pada hitam kita. Ya, Cik Ilyas kita apa abang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan soalan pagi ni Tuan Ilyas. Nama Ilyas juga? Sama Ustaz, Ustaz nama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga anak. Ya, insya-Allah. Silakan soalan pagi Tuan Ilyas. Ustaz, kita dah melakukan apa yang dianjurkan boleh benda Rasulullah SAW. Sebelum itu kita dah beristighfar dan mengucap dan juga baca 30 ayat kursi, dan apa yang dianjurkan kita tidur dan mengiring ke arah bulan. Namun lepas kita dah tidur tu bukanlah kita nak lena. Sebab mungkin
diganggu pula panggilan anak-anak menyahut dan juga tak ada mimpi. Tak ada mimpi. Tak ada mimpi. Bangun ketandah. Ada yang terbatal hajat untuk mimpi yang baik. Itu soalan pertama, Ustaz. Dari keduanya, ada mimpi-mimpi yang diganggu oleh mimpi-mimpi saya ni diganggu oleh mimpi yang kerjaan yang saya lakukan. Walaupun saya sadar dah hampir 12 tahun. Seperti contohnya saya bekerja satu sekolah tumpah hospital. Saya diganggu oleh mimpi-mimpi di tempat kerja yang nampak yang kita lalu dah buat kerja lah dalam tempat yang ada tak ada arah lah semua itu. Macam mana kita nak elak dari mimpi yang agak nampak tak apa nak elok ni. Kita istirahat daripada Ustaz itu saja. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Eli atas dua soalan. Soalan yang kedua tu nanti kita akan merujuk kembali kepada pihak beraksi apa yang dimaksudkan. Yang soalan yang pertama tu Ustaz. Berkata adakah terbatal amalan yang dia amalkan sebabkan oleh gangguan pada anak-anak tadi waktu nak tidur tu, dia kena mulakan semula ke amalan-amalan tu Ustaz? Kan? Elok ambil sembahyang, elok tepuk-tepuk bantal, 3 kul, lompat atas katil pula dah budak-budak. Maknanya memang atuk yang penyayang lah ni, kan. Dia bukan mimpi, tak ada mimpi. Kan, dia macam ni ya. Okey, kalau sekiranya seseorang itu dia nak tidur sahaja, maka dia pun melakukan adab-adab sebelum tidur, elok dah. Kemudian kena kacau kapal sekalipun tak salah, ataupun tak ada apa masalahnya kalau kita nak mengulangi kembali yang ringkas-ringkas lah, kan. Bacaan doa sebelum tidur, ataupun saya rasa dalam masa yang sama kedua-dua soalan tadi tu dapat saya rumuskan macam ni lah Tuan Ilyas ya. Macam sebut nama sendiri pula Azhar, kan. Tuan Ilyas macam ni ya. Amalkan satu doa ni. Saya nak kongsikan lah, senang. Doa ni bagus untuk kita sama-sama amalkan. Maknanya kita memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar episod-episod mimpi yang kita lalui itu berakhir dengan kebaikan, walaupun plot mimpi itu sangat mengerikan, menakutkan, terpamernya benda yang apa-apalah, yang dahsyat bagai-bagai lagi, kan. Apa doa dia? Ni kalau nak rakam silakan. Siapa yang rakam nanti kerat jadi video pendek, masuk dalam mana-mana media sosial, FYP pula. Apa tu, sebar-sebarkan. Share. InsyaAllah Ustaz. Ustaz akhir zaman dia kata. Ustaz tak apa Ustaz. Kebaikan. Kebaikan. Para penonton sekalian, doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ru'ya salihah sadiqah ghaira kazibah nafi'ah ghaira darrah. Saya ulang sekali lagi. Allahumma inna nas'aluka ru'ya salihah sadiqah ghaira kazibah nafi'ah ghaira darrah. Amin ya rabbal alamin. Apa maksud doa ini? Ya Allah, kami memohon kepadamu mimpi yang solehah, mimpi yang baik, dan mimpi yang sadiqah, mimpi yang benar, ghaira kazibah, dan bukan mimpi yang bohong, mimpi yang tak apa-apa ni, kan. Nafi'ah ghaira darrah, dan mimpi tersebut bermanfaat dan tidak memudaratkan. Amin ya rabbal alamin. Bagus doa tu kalau diamalkan. Cuba ya, sebab kita ni kadang-kadang Allah Taala bila dia nak memanggil jiwa-jiwa kita, biasanya dengan dua cara. Pertama, diberikan ujian, kedua, dicetuskan hajat. Jadi mungkinlah kita diuji dengan mimpi-mimpi itu, kita makin dekat dengan Allah, kan. Ataupun diberikan kita kehendak hajat-hajat tertentu, jadi kita akan kembali pada Allah, kan. Jadi ada hikmah di sebaliknya itu, sangka yang baik-baik. Kalau pun mungkin Da'i Loman, ada orang kadang dia mimpi seakan-akan macam berlaku dentuman kiamat. Bangunan roboh, laut bergelora, macam seakan dia kata, macam nak kiamat semua ni. Adakah aku ni mimpi tak elok? Mimpi kiamat berulang kali. Lepas tu episod dia sama aja. Begini, kita di hujungnya sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali Allah nak mengajak kita supaya bertaubat akan dosa-dosa lalu. Maknanya apa? Jangankan kata tunggu nanti dunia nak kiamat baru nak taubat. Entah-entah
kau yang kiamat dulu. Meninggal. Kita yang meninggal dulu. Duk sibuk, duk tunggu apa tanda kiamat, tunggu Imam Mahdi. Imam masjid kampung sendiri pun tak kenal. Orang lain ni kan banyak duk sibuk, ustaz apa tanda Imam Mahdi? Bang, imam kampung sendiri pun tak kenal. Bagus nak belajar Imam Mahdi tu bagus. Tapi punyalah sibuk fikir yang jauh lagi ke depan, sedangkan perkara-perkara di sekeliling ini belum diselesaikan lagi. Memikirkan Dajjal ni rupa macam mana, jalan dia macam mana semua. Sedangkan subuh masih pukul 8 pagi. Macam mana? Ini biarlah mimpi itu membawa manfaat dan kesedaran buat kita. InsyaAllah. Satu doa yang boleh kita amalkan tu. Jadi sebelum boleh tengok semula dan daripada pagi untuk dapatkan doa tersebut, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, kita berehat sebentar. Terus kekal bersama kami Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan topik kita, rahsia di sebalik mimpi. Sedar tak sedar kita sudah pun berada dalam segmen terakhir untuk episod pada kali ini. Jom sama-sama kita mendalami lagi beberapa lagi soalan berkaitan dengan mimpi kita. Dan juga Ustaz, soalan tadi Ustaz daripada poin intan kita, soalan yang kedua tu berkaitan dengan adakah jatuh syirik sekiranya seorang itu terlalu fanatik ataupun mempercayai sebuah mimpi, Ustaz? Oh ya, baik. Terima kasih para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tidak dinafikan sesetengah di kalangan peramal-peramal masa depan ni ada yang panggil apa? Fortune teller. Fortune teller ataupun apa istilah lah yang sama waktu dengannya. Kita jangan sesekali mempercayai. Kerana apa? Hal berkait tentang masa depan, hatta berkait tentang kiamat sekalipun, itu semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Kalau ada orang bertanya kepadamu tentang kiamat, maka katakanlah semua ilmu tentang kiamat itu di sisi Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu. Kamu tak ada diberikan ilmu berkait tentangnya kecuali Allah Subhanahu wa taala sahaja yang dapat menjelaskan kedatangan kiamat ataupun isu-isu benda-benda ghaib lah, ghaibiat sebenarnya akan datang, benda-benda yang kita tak nampak ini. Jadi balik pada soalan, kalau sekiranya seseorang itu dia terlalu mempercayai sangat, bimbang. Itu jelah. Bimbang, dibimbangi boleh sampai jadi syirik. Kerana apa? Kerana dia terlalu percaya sampai tahap dia kata kau jangan buat macam ni sebab aku mimpi hari itu. Engkau nampak tak? Dah jadi nak merubah, dia menganggap bahawa mimpinya itu melebihi takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tak boleh. Jadi anggap saja mimpi ni adalah, kalau mimpi baik, satu kerehatan Allah nak bagi. Mimpi buruk sebagai sesuatu yang kita nak minta berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Insya-Allah, itu kata rangkuman yang mudah. Mimpi baik itu satu kerehatan, yang keduanya adalah mimpi buruk itu adalah sebagai satu cara untuk kita nak berhati-hati, berjaga-jaga, dan juga kita nak jadi satu tadabbur kita lah, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita kembali dengan soalan berikutnya Ustaz daripada Puan Nur Aini Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, betul ke Ustaz kalau kita mimpi ular, mimpi susukan anak, mimpi jatuh dari tempat tinggi itu menandakan kita ada gangguan? Contohnya ada saka. Mohon pencerahan doktor dari Ustaz. Terima kasih sama-sama Ustaz. Tak lama lagi doktor Ustaz. Silakan Ustaz. Amin. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Saya faham orang-orang yang mengajukan soalan-soalan tentang ular masuk rumah, menyusukan bayi. Okey. Tidak kita nafikan pengalaman-pengalaman para perawat-perawat asatizah kita lah khususnya, mereka merawat orang ataupun mereka merawat mana-mana individu yang diganggu oleh makhluk-makhluk tertentu.
Yang kebanyakannya melalui mimpi yang sama. Jadi kebanyakannya para asatizah kita pun cermat bila bercakap. Tak ada dia akan laju jumpa mana-mana ustaz yang ruqyah ke apa ni kan. Perawat peramal perubatan Islam ni kan, dia akan kata, oh ada mimpi ular. Itulah tandanya. Dah. Kebanyakan asatizah kita akan lebih memberikan jawapan yang mengikut pengalaman. Macam tu je. Maknanya apa? Tak semestinya mimpi ular itu akan membawa maksud ini. Mimpi gigi tercabut itu maknanya ini. Ataupun memang dia nak kena pakai gigi palsu. Nak pergi jumpa doktor tu. Tanda dia takut appointment asyik delay, asyik postpone mungkin. Jadi boleh jadi mimpi-mimpi tersebut macam saya sebut di awal tadi kan, boleh jadi, boleh tak jadi. Jadi yang paling penting sekali kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya cakap macam tu? Dengar Ada sesetengah pengalaman mimpi yang dilalui oleh orang-orang terdahulu, namun bila dirujuk kepada para ulama-ulama yang pakar tentang mimpi ni, jawapan dia, tafsiran dia meleset sama sekali dengan apa yang kita sangka selama ini. Contoh ada orang pernah jumpa dengan Ibnu Sirin. Kita sebut salah seorang daripada ulama ataupun tabi'in yang hebat ni. Dan dia mimpi jilat madu yang tersimpan dalam bekas. Dia mimpi apa? Dia mimpi dia menjilat madu, yang madu tu duduk dalam bekas. Bekas tu pula berkilat. Agaknya kalau orang tu datang tanya kita lah, kan, Ustaz apa maksud tu? Saya mimpi saya menjilat madu, jilat botol je, madu tu duduk dalam botol tu, tapi botol tu pula berkilat. Apa maksudnya? Dalam murid je jutawan ni. Kan? Apa kata ulama tersebut? Kata Ibnu Sirin, takutlah kamu kepada Allah. Tergamam dia. Pasal biasanya benda-benda dikaitkan dengan madu ni sama ada sunnah ataupun benda yang baik-baik. Bukan minuman haram ke apa, bukan. Madu. Dia kata Ibnu Sirin, takutlah kamu kepada Allah. Selalunya ulang hafazan kamu ni hafal Quran, tapi kamu ni sengaja melupakan ayat Quran. Dan orang tu mengiyakan, memang betul. Memang saya jenis tu pun hafal Quran, tak tahulah kok nak exam semata ke apa, hafal Quran tapi melupakan balik ayat Quran tu. Punya ni kata ulama. Lain. Jadi tak sama juga dengan isu ular. Sama juga dengan isu apa-apa benda-benda yang berlaku, jatuh tempat tinggi ke apa. Dia boleh jadi. Mungkin bagi kita nampak macam jatuh tempat tinggi ni barangkali benda tak elok kot. Tak. Mungkin Allah nak menjauhkan kita daripada sesuatu yang buruk ke apa? Boleh jadi. Yang paling penting kita berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang tu, kalau ada masa lagi saya nak share. Ada orang dia pernah mimpi apa tahu? Dia mimpi kencing berdarah. Kencing berdarah bukan disebabkan batu karang ke apa, ada penyakit dalaman. Apa dia kencing berdarah. Lalu dia jumpa, dia tanya pendapat Ibnu Sirin tentang dia kencing berdarah. Apa maksud dia? Kata Ibnu Sirin, tapi ingat tak semestinya tuan-tuan yang mimpi kencing darah tu juga isunya sama. Tak sama, setiap orang lain-lain. Okey, kata Ibnu Sirin, dia kata, adakah kamu bersama hubungan suami isteri dalam keadaan isterimu dalam haid? Dia kata, ya. Maknanya isteri dia tengah dalam haid pun dia pergi bersama juga hubungan suami isteri. Memang betul lah. Itu maksud dia. Jadi tapi jangan pula tuan-tuan yang macam saya sebut tadi mimpi jilat madu ke, mimpi kencing berdarah, merujuk benda tu dengan situasi yang sama. Aku tak pernah buat macam tu. Itulah sebab tu kata setengah ulama, mimpi ni umpama seperti tanah di negara yang berbeza. Sungguh pun kita tanah Malaysia, tapi dengan tanah di Afrika. Negara lain-lain, cuaca lain-lain, suhu lain-lain, orang lain-lain. Walaupun ia tetap tanah. Maksudnya mimpi sama. Tetapi maksud pengertian dia tu, pengertian huraian takkan sama. Jadi sebabkan itulah Ustaz, yang Ustaz kongsikan di awal tadi tu, kalau dapat mimpi ni, rujuklah kepada orang yang alim, yang ilmu dia benar, dan orang kata benar-benar dengan ilmu yang benar. Jadi seperti mana Ibnu Sirin tersebut, dan juga kita jangan terlalu obses dan juga fanatik dengan mimpi yang kita hadapi tersebut, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita balik dengan soalan berikutnya Ustaz, daripada Kak Juzabidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Benarkah ketika dalam keadaan koma, jasad terkujur di atas katil tetapi roh melayang dan merayau ke alam antara hidup dan mati? Adakah pengembara dunia koma, mimpi atau realiti? Mohon penjelasan Ustaz.
Biar tahu, jangan keliru Ustaz. Ya, memang bila dia tidur ni, tidur tu sebenarnya mati. Tidur tu sebenarnya mati. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 2 surah yang Nabi takkan tidur melainkan 2 surah ini dibaca. Pertama surah Al-Mulk, kedua surah As-Sajdah. Kalau tengok intipati daripada kedua surah ini, ia menceritakan tentang azab kubur ataupun azab selepas kematian ataupun ancaman selepas kematian. Artinya apa? Sebelum hang nak lena, sebelum roh nak keluar tu, maka dah standby ke ini semua, amalan-amalan apa semua dah dipersiap-siagakan ataupun tidak. Kenapa? Bila kita tidur itu adalah mati sementara, mati itu tidur selamanya. Diistilahkan mati sebab apa? Roh tu dia keluar. Jadi saya ingat para penonton ni pun, kalau saya tak kelakar tak apa ni, mungkin saya takut ada yang roh dah keluar ni. Masya-Allah. Ke makcik roh masih okey lagi? Ada? Okay. Roh masih ada okey lah tu. Sebab dia angguk. Angguk. Kalau angguk tu maksud dia masih lagi dalam tubuh badan lah. Insya-Allah. Kalau dia tak angguk, dia nganga depan TV kan. Tu takut roh dia dah keluar. Allahu Akbar. Jadi itu satu penerangan yang cukup panjanglah dari kalau nak dihuraikan. Insya-Allah berkaitan dengan mimpi. Jadi sebenarnya penonton sekalian, banyak rahsia-rahsia di sebalik mimpi kita ni. Jadi Ustaz, kita sebenarnya pun sudah berada di penghujung rancangan. Sedikit kesimpulan mungkin dalam 3 poin penting yang boleh kita ambil daripada topik yang kita bincangkan, rahsia di sebalik mimpi ni Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih para penonton semua. Saya ingat 3 kesimpulan mudah begini ya. Pertama, mimpi adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita untuk kita sangka baik terhadap apa jua episod ataupun apa jua bentuk mimpi yang kita alami. Satu. Kedua, mimpi jangan cerita pada orang. Kecuali except illa kecuali pada orang-orang tertentu, orang alim ataupun au nasihin, orang yang hati mulia ajalah, orang baik-baiklah, jangan sebarang-sebarang orang. Tu dua. Dan yang ketiga, berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita beroleh mimpi yang baik-baik, kerana mimpi yang baik itu juga merupakan hadiah dari kelelahan hidup. Ada orang kan bila hidup dia dengan ragam anak, keluarga, mertua, tempat kerja, customer, klien, letih. Tapi Allah rehatkan dia dengan mimpi yang indah, sweet dream. Mimpi yang indah itu satu terapi, satu kerehatan untuk dia. Dan biasanya mimpi yang tak elok ni biasanya lah berlaku bila orang yang suka tidur lepas asar, orang yang suka tidur lepas subuh, dan orang yang suka tidur hampir senja. Ini macam panjang lagi cerita dia. Lain tahulah kita sambung. Biasanya. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi 3 kesimpulan yang mudah untuk kita sama-sama fahami. Mudah-mudahan ada sambungannya nanti. Insya-Allah. Jadi Ustaz, boleh Ustaz rangkumkan pertemuan kita dengan bacaan doa Ustaz? Boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ru'ya salihah sadiqah ghaira kazibah nafi'ah ghaira darah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan kami diterima. Ya Allah, kurniakanlah kami mimpi-mimpi yang baik, mimpi yang benar, bukanlah mimpi yang berbohong, bukanlah mimpi yang tidak bermanfaat yang membawa mudarat. Engkaulah Tuhan Maha Kuasa, Maha Kaya, kami hamba-Mu yang lemah, kami mengharapkan kekuatan daripada-Mu ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Ustaz, kekalkan Ustaz dalam kesihatan, untuk terus sampaikan ilmu buat kami semua insya-Allah. Jadi terima kasih kepada sidang penonton sekalian kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan. Saya Luqman, mohon maaf sekiranya terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Bertemu lagi kita lain episod rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.